Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai anak-anak. Hari ini kita akan sambung semula topik kita di bawah tajuk hidrokarbon. Okey, hari ini kita nak belajar ada dua jenis sebatian hidrokarbon. Pertama, hidrokarbon tepu dan yang kedua, hidrokarbon tidak tepu. So, apa yang membezakan antara kedua-dua hidrokarbon ini dari segi ikatan kovalennya? Okey, pertama, kita tengok dulu hidrokarbon tepu. Hidrokarbon tepu ini mempunyai ikatan kovalen tunggal di antara karbon dengan atom karbon yang lain. Okay. Sebagai contoh, alkana. So, kalau anda lihat di sini, karbon itu diikat dengan satu ikatan kovalen tunggal. So, macam mana kita nak lukis ikatan kovalen tunggal tu? Kita lukis satu garis sahaja di antara atom karbon dengan atom karbon yang lain. Seterusnya, kita akan lihat apa pula hidrokarbon tak tepu. Hidrokarbon tak tepu adalah hidrokarbon yang mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda dua di antara atom karbon dengan atom karbon yang lain. Sebagai contoh kat bawah ni. Okey, awak nampak tu dua garis dilukis. Dua garis itu bermaksud ikatan kovalen ganda dua di antara satu atom karbon dengan satu atom karbon yang lain. Dan ataupun boleh jadi juga ikatan kovalen ganda tiga di antara atom karbon dengan atom karbon yang lain. So, kalau ikatan kovalen ganda tiga, kita akan gariskan dengan tiga garis untuk mewakili ikatan kovalen ganda 3. Dan untuk hidrokarbon tak tepu, contohnya adalah alkina. Okay, nanti kita akan tengok apakah nama bagi hidrokarbon tak tepu dengan hidrokarbon yang tepu. Okay, dalam bidang kimia organik, satu siri homolog terdiri daripada kumpulan sebatian organik tertentu yang mempunyai sifat kimia yang serupa. Apa itu sifat kimia? So, kalau kita ingat balik sifat kimia ni sebagai contohnya macam kebolehbakaran, kadar pengoksidaan, itu adalah sifat kimia. So, dalam satu siri homolog, terdapat kumpulan sebatian organik yang mempunyai sifat kimia yang serupa, yang sama. Okey. Antara contoh siri homolog adalah termasuk alkana dan alkina. So, kalau awak dengar perkataan alkana, alkina, dalam kepala otak awak dah tahu dah, ini adalah hidrokarbon. Yang membezakannya adalah satu tepu, satu tidak tepu. Okey, kita tengok dulu alkana. Alkana adalah hidrokarbon yang tepu yang mana alkana mempunyai ikatan kovalen tunggal. Okey. So, iaitu ikatan yang terbentuk antara satu karbon dengan satu karbon yang lain tu diwakili oleh ikatan kovalen tunggal. So, macam mana nak lukis? Kita lukis dengan diwakili oleh satu garis lurus sahaja di antara atom karbon dengan atom karbon yang lain. Okey, boleh rujuk pada gambar rajah 5.9 di sebelah. Alright. So, alkana ialah sebatian hidrokarbon tepu. Kedua, setiap atom karbon dalam molekul alkana mempunyai ikatan kovalen tunggal dengan atom karbon yang lain. Okey, oleh sebab alkana merupakan satu siri homolog, bermaksud setiap ahli siri homolog alkana dapat diwakili oleh formula AMP iaitu, okey, ini formula dia. CN H2N tambah 2. Itu adalah formula bagi alkana. So, N itu adalah bermaksud bilangan atom karbon. Sama ada 1 ataupun 2 ataupun 3. Okay, jika anda rujuk pada rajah 5.9, okay, N itu, bilangan karbon itu adalah mewakili berapa? Cuba kira ada berapa karbon kat situ. Okay, dekat situ ada 3 karbon. Jadi, N itu adalah mewakili 3. So, C3. Seterusnya, mari cikgu ajar kamu bagaimanakah cara untuk menulis formula struktur bagi metana. Okay, metana kalau kita ingat alkana. So, salah satu contoh bagi
hidrokarbon tepu adalah metana. Kenapa kita sebut metana? Sebab metana dia ada satu karbon, hidrogen dia ada 4. Maksudnya ada satu atom karbon, ada 4 atom hidrogen. So bagaimana kita nak lukis formula struktur bagi metana? Pertama sekali kita lukiskan dulu C. C itu adalah mewakili karbon. So awak kena ingat kenapa C dengan H? Awak kena ingat ini adalah kita cerita tentang hidrokarbon. Hidrokarbon adalah sebatian kimia yang ada karbon dengan hidrogen. So kita akan main-main dengan atom karbon dengan hidrogen untuk menulis formula struktur ni. Okey, metana dia ada satu atom karbon, so satu je lah kita lukis. Dan dia ada 4 hidrogen. So macam mana nak lukis? Kita lukis satu tanda ikatan. So kita tulis H. H tu adalah huruf besar. H mesti huruf besar diwakili oleh hidrogen. Kemudian tu baru satu hidrogen. Kalau kita tengok formula dia, dia ada CH4. Maksudnya kita kena lukis 4 hidrogen. So satu lagi hidrogen, satu lagi hidrogen, dan satu lagi hidrogen. Maksudnya metana ini adalah satu sebatian hidrokarbon tepu di mana ada satu atom karbon dan 4 atom hidrogen. Seterusnya, kita tengok pula contoh yang kedua, masih lagi di bawah kumpulan sebatian hidrokarbon yang tepu. Yang ini kita panggil etana. Okey, etana. Etana adalah contoh bagi alkana. Okey, untuk etana, formulanya kita tuliskan C2H6. Bermaksud dalam etana ada 2 atom karbon dan ada 6 atom hidrogen. So bagaimana nak lukis formula struktur bagi etana? Mula-mula kita lukiskan karbon dahulu. Okey, kalau kita tengok formula tu dia ada 2 atom karbon dan kita ingat balik sebatian hidrokarbon tepu tadi tu dia mesti diwakili oleh ikatan kovalen tunggal. Maksudnya kita kena lukis satu garis lurus sahaja di antara satu karbon dengan satu atom karbon yang lain. So mula-mula kita lukis dulu C, kemudian kita lukis satu lagi C mewakili 2 atom karbon. Kita hanya lukis satu garis sahaja, iaitu di antara karbon dengan karbon tu satu garis sahaja. Sebab ia adalah ikatan kovalen tunggal. So ada 2 atom karbon, ada berapa hidrogen? So kita lukislah pada setiap atom karbon itu ada 3, kemudian satu lagi. Okey. So sekarang kita lihat, betul tak ada 6 hidrogen? So anda kiralah betul tak ada 6 hidrogen? Ya, ada 6 hidrogen. So ini adalah cara untuk kita tulis formula struktur bagi etana. Di mana etana dia ada 2 atom karbon dan 6 atom hidrogen. Okay, seterusnya kita lihat pula bagi alkina. Okay, alkina ia adalah sebatian hidrokarbon yang tak tepu. Setiap molekul alkina ia mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2 di antara atom karbon dengan atom karbon yang lain. Sila rujuk rajah 5.10. Jika awak lihat di situ, alkina itu dia ada ikatan kovalen ganda 2 antara satu karbon dengan atom karbon yang lain. Oleh sebab alkina merupakan satu siri homolog, maka setiap ahli siri homolog alkina dapat diwakili oleh formula CnH2n. Bermaksud N itu adalah bilangan atom karbon. Kita lihat bagaimana kita nak lukis formula struktur bagi etena. Okey. So bila sebut etena kita kena ingat atom karbon dia tu mesti dilukis dengan ikatan kovalen ganda. Okey. So sekarang kita ada 2 atom karbon. First kali kita lukiskan atom karbon. Okay, ini baru satu atom karbon. Kita kena lukis lagi satu lah. So lagi satu. Tapi sebab dia etena, maksudnya etena ni dia mesti ikatan kovalen antara karbon dengan karbon tu mesti ganda. Okay. Tambah lagi satu garis. Okay. So C lagi satu. So kita ada 2 lah atom karbon. So bagaimana pula nak lukis hidrogen? Setiap atom karbon itu mesti ada 2 hidrogen. Jadi kita lukis hidrogen
untuk atom karbon yang pertama, kemudian satu lagi hidrogen untuk atom karbon yang kedua. Jadi C2H4. So begitulah cara untuk menulis formula struktur bagi etena. Bahan api fosil seperti petroleum, arang batu dan gas asli merupakan sumber tenaga yang tak boleh diperbarui dan semakin lama sumber ini semakin berkurang. Jadi kita perlu mencari satu sumber tenaga alternatif untuk menggantikan sumber tenaga yang sedia ada sekarang ini. Oleh sebab itu, sumber tenaga alternatif ini menjadi semakin penting untuk membekalkan tenaga dalam kehidupan harian. Kalau kita tengok dekat Malaysia, kita punya tenaga elektrik banyak kita bergantung kepada sumber tenaga hidrokarbon seperti petroleum, arang batu dan gas asli. Oleh kerana sumber-sumber ini akan habis suatu hari nanti, maka kita perlu mencari satu inisiatif untuk menggunakan sumber tenaga yang baru. Okay, sumber tenaga alternatif merupakan sumber tenaga yang tidak mudah habis digunakan. Sebagai contoh, tenaga nuklear ataupun sumber tenaga yang boleh baharu. Apakah itu sumber tenaga boleh baharu? Sebagai contoh, tenaga solar. Daripada yang kita ambil sumber itu daripada matahari. Okey, kedua, sumber daripada tenaga angin. Ketiga, tenaga hidro iaitu air. Keempat, tenaga geoterma. Kelima, sumber tenaga air pasang surut. Keenam, sumber tenaga gelombang ombak. Dan sumber tenaga biogeosim. Ini adalah contoh-contoh sumber tenaga boleh baharu.